Terima kasih Atika. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Petroleum Sarawak Berhad Petros bakal mewujudkan 4 hub gas masing-masing satu di Miri, Semalaju, Bintulu dan Kuching. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pelan jangka panjang ini adalah bagi memberikan bekalan gas dan tenaga bersih yang mencukupi kepada seluruh penduduk ke arah memacu pertumbuhan ekonomi negeri menjelang tahun 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap pada majlis makan malam sambutan ulang tahun ke-5 Petros di Kuching malam tadi menjelaskan bagi keempat-empat projek itu dianggarkan menelan kos pelaburan sekitar 6 bilion ringgit. Malah katanya bagi sepanjang 10 tahun untuk 4 hub tersebut, jumlah pelaburan yang diunjurkan adalah 65 bilion ringgit termasuk industri nilai tambah hiliran. Menurut Premier, bagi hub Miri, projek pertama loji jana kuasa 400 megawatt akan diwujudkan untuk memperkukuhkan lagi tahap keselamatan Sarawak Energy bagi kawasan utara. Manakala bagi hub Semalaju pula, Petros akan memasang saluran paip gas dan bersama-sama Sarawak Energy Berhad membina loji jana kuasa terutama untuk melengkapkan Semalaju sebagai zon industri berat. Katanya lagi, Sarawak harus memanfaatkan potensi kekayaan sumber semula jadi yang sedia ada dengan lebih agresif dan bertanggungjawab. Ia bagi memastikan rakyat juga menikmati kemewahan yang dimiliki oleh Sarawak dan tidak lagi digelar sebagai negeri kaya tetapi taraf hidup rakyat yang mundur ke belakang. Premier Sarawak berkata sejak beliau memimpin Sarawak pada tahun 2017, syarikat minyak dan gas itu adalah entiti pertama yang ditubuhkan untuk memenuhi aspirasi rakyat Sarawak agar rakyat dapat menikmati kekayaan sumber aslinya, terutama melibatkan minyak dan gas. Baik, sementara itu, Pengerusi Petroleum Sarawak Berhad Petros Tan Sri Dato' Amar Hamid Bungo berkata, Petros juga telah melaksanakan perjanjian Indo-HOA dengan syarikat Petronas bagi penjualan dan pembelian gas yang diperoleh dari luar pesisir Sarawak untuk loji jana kuasa 400 megawatt yang dirancang diwujudkan di Miri kelak. Ujarnya ini juga merupakan usaha niaga bagi Petros yang akan datang dengan Sarawak Energy Berhad sebagai rakan kongsi dan pelanggan. Tan Sri Dato' Amar Hamid berucap demikian pada majlis makan malam sambutan ulang tahun ke-5 Petros di Kuching. Pada majlis itu, beliau juga memberitahu bahawa Petros komited menyediakan platform untuk memperkasa kemahiran anak-anak tempatan dalam pelbagai bidang. Menurutnya, seramai 12 graduan daripada pelbagai bidang akademik kini menyertai program pembangunan bakat atau Graduate Development Program sejak dimulakan pada Ogos lepas untuk menjalani latihan industri sambil bekerja bersama Petros. Beliau yakin ini akan memberi peluang kepada anak-anak Sarawak untuk meningkatkan kepakaran dan kemahiran serta menyumbang kepada syarikat milik Sarawak itu. Saudara, tempoh 14 hari bermula 5 November depan adalah memadai untuk semua parti yang akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 berkempen dan menyebarkan maklumat kepada pengundi. Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Fadilah Yusof dalam satu kenyataan media memaklumkan dengan pemilihan hari Sabtu sebagai hari mengundi adalah diharapkan peratusan pemilih berdaftar yang keluar mengundi akan lebih ramai. Ini kerana ujar beliau pada hari Sabtu, majoriti rakyat mempunyai lebih kelapangan untuk keluar mengundi dengan selesa. Beliau juga percaya kesemua parti yang akan bertanding telah bersiap sedia dan sudah turun ke akar umbi dari awal lagi, memandangkan pilihan raya kali ini memang sudah dijangka akan diadakan pada bila-bila masa sahaja. Sementara itu, Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, tempoh yang ditetapkan bersesuaian dengan keluasan negeri Sarawak dan juga Sabah. Ujar Datuk Seri Alexander lagi, tempoh 14 hari itu juga memberi lebih banyak masa, peluang dan ruang terutamanya kepada pengundi untuk pulang menunaikan tanggungjawab mereka. Ditanya mengenai persediaan GPS, beliau berkata parti itu sememangnya sentiasa siap sedia sejak selesainya pilihan raya negeri Dewan Undangan Negeri Sarawak yang lepas. Memang sepanjang masa selepas pilihan raya negeri yang lalu
wakil-wakil rakyat GPS sentiasa di lapangan, adun membantu ahli parlimen juga selalunya di lapangan. Tapi kita bersedia, GPS bersedia, dan seharusnya sesiapa bertanding patut dia bersedialah untuk membantu pengundi untuk kita mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ujar beliau lagi, GPS juga telah bersiap sedia daripada segi logistik dan keperluan lain yang diperlukan bagi berdepan musim tengkujuh sekiranya berlaku semasa tempoh PRU dilaksanakan. Datuk Seri Alexander berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai sidang media pengumuman PRU ke-15 oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini. Pengiktirafan dan pemberian surat hak milik tanah Hak Adat Bumiputera NCR bukti kerajaan negeri sentiasa berusaha dan mengkaji kaedah bagi mempercepatkan proses penyukatan pengukuran tanah NCR. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, atas dasar itulah program pengukuran tanah NCR inisiatif baru pada tahun 2010 telah diperkenalkan. Jelas Datuk Seri Alexander, penyerahan Warta Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN dan penyerahan cek pampasan tanah kepada 18 orang penerima dikapit antara bukti inisiatif kerajaan negeri. Bagi penyerahan Warta Rizab Komunal Bumiputera Seksyen 6 KTN, ia melibatkan 6 kawasan, antaranya kawasan Sungai Merukin, Nanga Mujong dan kawasan Rumah Anci, Nanga Sepaji, Sungai Majau. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan Warta Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dan cek pampasan tanah bagi projek tapak pembinaan Kolej Profesional MARA Kapit. Sebanyak 27 cek pampasan tanah diserahkan kepada penerima pampasan tanah melibatkan pemilik tanah bagi pelaksanaan projek tapak pembinaan Kolej Profesional MARA di Kapit yang berjumlah lebih RM931,000. Pembinaan institusi pendidikan di kawasan luar bandar yang strategik seperti pembinaan Kolej Profesional MARA merupakan antara usaha kerajaan negeri dalam meningkatkan tahap pendidikan masyarakat. Seramai 176 pegawai penguatkuasa dan 101 pegawai pemantau harga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri KPDNAGP Sarawak akan melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan di Pasar Awam dan Pasar Raya bagi skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Deepavali 2022. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Pejabat KPDNAGP Sarawak, Peter J. Benius Agang memberitahu ini bagi memastikan keluarga Malaysia tidak dibebankan dengan peningkatan kos sara hidup. SHMMP Deepavali 2022 ini katanya akan berkuat kuasa selama 7 hari, meliputi 4 hari sebelum perayaan, sehari semasa perayaan dan 2 hari selepas perayaan dari 20 hingga 26 Oktober. Penguatkuasaan melibatkan 8 jenis barangan harga yang telah diwartakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencetutan 2011. Antaranya daging kambing biri-biri import bertulang, tomato, cili merah, bawang merah kecil dan bawang merah besar import. Jelasnya penentuan harga barangan dibuat melalui perbincangan dengan agensi kerajaan, pengeluar, pemborong dan pasaraya serta peruncit dengan mengambil kira harga pasaran semasa serta faktor perubahan harga khususnya melibatkan barangan import yang dipengaruhi perubahan kadar tukaran mata wang serta lain-lain kos yang terlibat. Ia termasuk penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam sejak 12 Oktober lalu dan masih berkuat kuasa sehingga kini bagi menstabilkan harga ayam dan telur ayam serta keberadaan bekalan di pasaran. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan walkabout di sebuah pasaraya di Kuching. Dalam pada itu, beliau mengingatkan mana-mana peniaga yang didapati melakukan pelanggaran akan diambil tindakan tegas di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencetutan 2011. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di